Trump telah menyebabkan Iran panik sepanjang malam dengan meletakkan Teheran di bawah tekanan politik yang tidak dijangka oleh rejim itu. Pada hari Sabtu, 9 Mei 2026, krisis di Selat Hormuz menjadi lebih berat kerana Rumah Putih mula menganggap tindakan ugut peras Iran sebagai isu penggunaan kekuatan. Iran cuba menunjukkan kepada dunia bahawa mereka tenang, tetapi isyarat yang datang dari Teheran menunjukkan sebaliknya. Sementara Netanyahu dan pemimpin-pemimpin Arab bergabung dengan Trump untuk memberikan tekanan yang luar biasa terhadap pengawal revolusi Islam berdarah yang mengawal Iran. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata, dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah Anda lihat. Dalam standar credibility Milson Alves, pergerakan Trump bukan sahaja bersifat ketenteraan, tetapi juga politik. Presiden Amerika Syarikat meletakkan Iran di tengah-tengah tekanan besar yang melibatkan tentera laut Amerika. Sekutu dari Timur Tengah, negara-negara yang bimbang tentang tenaga dan diplomat yang sudah mendesak penyelesaian untuk membuka semula Selat Hormuz. Rejim Iran telah berubah daripada menjadi provokator kepada pihak yang dipertanggungjawabkan. Sekutu serantau juga telah turut serta dalam permainan ini. Israel, Arab Saudi, Emiria Arab Bersatu dan negara-negara teluk yang lain. Mereka sedang menetapkan kepungan terhadap Iran kerana mereka tahu bahawa Teheran menggunakan milisia, minyak, peluru berpandu dan laluan maritim sebagai alat untuk menakut-nakutkan. Bagi sekutu-sekutu ini, sekarang adalah masa untuk tindakan tegas. Mereka melihat keraguan sebagai ganjaran kepada rejim Iran. Oleh itu, mereka mendesak Washington supaya terus menekan Iran sehingga menerima syarat-syarat yang sebenar. Menurut laporan yang dikaitkan dengan saluran 12, penilaian mengatakan bahawa menyerang sektor ini boleh menyebabkan Teheran berunding dari kedudukan yang lemah. Ini tidak melemahkan Trump. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa rantau ini faham rejim Iran hanya akan berundur apabila menyedari adanya kos yang nyata. Israel memberi perhatian kepada peluru berpandu, milisia dan ancaman nuklear. Negara-negara teluk memberi perhatian kepada pelabuhan, pangkalan, minyak, insurans dan kestabilan. Hasilnya ialah tekanan politik yang menambah kepada pertimbangan ketenteraan. Iran bukan sahaja berhadapan dengan Washington, ia juga berhadapan dengan sebuah rantau yang sudah letih dengan ugutannya. Tekanan daripada sekutu-sekutu ini sebenarnya menguatkan Trump. Ini menunjukkan bahawa rantau ini tidak mempercayai propaganda Iran. Ia menunjukkan bahawa negara-negara yang hidup dekat dengan ancaman itu mahukan Amerika Syarikat memimpin tindak balas. Dan ini menunjukkan bahawa Teheran telah kehilangan keupayaan untuk menampilkan diri sebagai mangsa yang terasing. Apabila beberapa ibu kota di Timur Tengah menyokong pendirian yang lebih tegas terhadap Iran, retorik rejim itu mula kehilangan kekuatan di luar sempadan mereka sendiri. Iran cuba menggunakan malam itu juga telah mendedahkan sebuah rejim yang dikelilingi oleh pelbagai masalah. Sekata memberi tekanan, cadangan Amerika memberi tekanan, desakan daripada sekutu, ketakutan kehilangan infrastruktur tenaga memberi tekanan yang lebih berat lagi. Teheran tahu bahawa jika terus berkeras untuk meningkatkan ketegangan, ia boleh membahayakan pelabuhan, loji penapisan, pangkalan di pesisir dan juga struktur yang menyokong ekonomi perangnya sendiri. Sebab itu, ucapan dari pihak Iran menjadi lebih agresif. Bukan kerana rejim itu berada dalam keadaan selesa, tetapi kerana mereka perlu berpura-pura mengawal keadaan di hadapan penyokong mereka sendiri. Inilah perbezaan utamanya. Trump tidak perlu muncul setiap masa untuk menunjukkan kekuatan. Dalam krisis sebesar ini, kekuatan politik juga bermaksud membiarkan pihak lawan bertindak balas di bawah tekanan. Sementara Teheran cuba menghasilkan kenyataan yang berkesan, Washington menuntut hasil. Iran mahu meletakkan Trump dalam keadaan terdesak, tetapi akhirnya terpaksa menjelaskan kepada dunia mengapa mereka meletakkan perdagangan global dalam risiko. Mereka kata mahu dihormati tetapi mengancam kapal-kapal dagang. Mereka kata tidak takut kepada Amerika Syarikat tetapi bertindak balas dengan ucapan yang semakin cemas apabila Washington mengetatkan sekatan. Tingkah laku ini membantu Trump dari segi politik kerana ia membolehkan beliau menggambarkan Iran sebagai kuasa yang mengganggu kestabilan dalam krisis ini.
Itulah perangkap yang dipasang oleh Rumah Putih, yaitu membiarkan Teheran dengan sedikit pilihan yang baik. Kesan dalaman terhadap rejim Iran juga sangat berat. Rakyat Iran sudah lama berdepan dengan inflasi, tekanan ekonomi, penindasan, dan rasa tidak percaya terhadap masa depan. Krisis yang berpanjangan di laut boleh dijual oleh propaganda rasmi sebagai satu bentuk penentangan. Tetapi di poket rakyat ia menjadi harga yang tinggi, kekurangan, ketakutan, dan pengasingan. Bagi para pemimpin Teheran, kehilangan kawalan terhadap naratif dalaman adalah sama bahayanya dengan kehilangan pengaruh di Teluk. Dari Oman, inilah sebabnya mengapa rejim perlu bercakap keras. Mereka cuba meyakinkan rakyat Iran bahawa mereka sedang menang, walaupun tekanan luar semakin kuat. Trump memberi tumpuan tepat pada aspek psikologi dan politik ini. Dia tahu bahawa rejim authoritarian hidup berdasarkan penampilan. Apabila mereka kelihatan kuat, mereka cuba menakut-nakutkan. Apabila mereka ditekan, mereka meninggikan suara untuk menyembunyikan rasa tidak yakin. Rumah Putih sedang menggunakan krisis ini untuk menunjukkan bahawa Iran tidak mengawal segala-galanya. Tidak mengawal Selat Hormuz sepenuhnya, tidak mengawal reaksi sekutu, tidak mengawal pasaran, tidak mengawal Majlis Keselamatan, dan tidak mengawal masa rundingan. Sejarah menunjukkan bahawa rejim yang menggunakan laluan strategik sebagai ugutan akhirnya menarik gabungan menentang mereka. Dalam krisis peluru berpandu cuba pada tahun 1962, Amerika Syarikat tidak perlu menceroboh cuba pada awalnya untuk memaksa Kesatuan Soviet berundur. Washington menggunakan sekatan laut, tekanan diplomatik dan kawalan terhadap peningkatan konflik untuk memaksa Moskow mengira kos jika terus mara. Perkara sejarah ini sangat penting kerana ia menunjukkan bahawa pada saat krisis, pihak yang mengawal rentak politik boleh menang tanpa perlu menjadikan setiap tindakan sebagai satu pertunjukan. Kennedy menghadapkan pihak Soviet pada satu pilihan. Trump kini cuba meletakkan Teheran dalam kedudukan yang sama. Sama ada berundur daripada ugutan atau menanggung kos untuk berdepan dengan kuasa besar yang menguasai laut, diplomasi dan tekanan ekonomi. Negara-negara lain juga telah belajar bahawa mengancam laluan perdagangan boleh membawa kepada bencana politik. Di Laut Merah, serangan oleh Houthi terhadap kapal-kapal dagang telah menyebabkan kapal-kapal terpaksa mengubah laluan, peningkatan kos dan reaksi antarabangsa. Keputusannya jelas. Sebuah kumpulan serantau cuba kelihatan berkuasa dengan menyerang perdagangan maritim, tetapi akhirnya menarik perhatian ketenteraan, diplomatik dan ekonomi terhadap mereka sendiri. Dalam kes Iran, risikonya lebih besar kerana Hormuz jauh lebih penting dalam pasaran tenaga. Oleh itu, tekanan terhadap Iran meningkat dengan cepat. Apa yang berlaku sekarang bergantung kepada tindak balas Teheran. Jika mereka cuba menggunakan sekutu dan milisia untuk memperbesar krisis, mereka berisiko kehilangan lebih banyak sokongan antarabangsa. Iran mahu malam itu menunjukkan Trump yang terasing. Malam itu menunjukkan perkara lain. Teheran dikelilingi oleh tekanan, sekutu serantau meminta ketegasan, dan Amerika Syarikat mengubah krisis itu menjadi satu pertikaian. Satu pertikaian politik yang rejim Iran tidak dapat kawal. Trump membuat Iran panik kerana beliau telah mengalihkan krisis itu dari medan yang digemari oleh Teheran. Rejim itu suka kepada kekeliruan, ancaman dan propaganda. Washington telah membawa konfrontasi itu ke medan tekanan yang teratur, sekatan, diplomasi, sekutu, tenaga, rundingan, dan kos ekonomi. Ini adalah pengunduran politik bagi sebuah rejim yang cuba menggunakan Hormuz sebagai senjata dan kini perlu mencari jalan keluar sebelum ugutan itu sendiri berbalik terhadap Teheran. Saya Milson Alves, seorang pakar antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.